Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwini Maimunah wa huwa muhrim, ketika dia dalam keadaan ihram, atau ketika dia berada di tanah haram. Riwayat daripada Yazid bin Asam, katanya Maimunah bintil Harith menceritakan kepada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwininya ketika baginda halal. Qala wa kanat khalati, dia adalah makcik saya dan makcik kepada Ibnu Abbas. Bab haram meminang atas pinangan saudara. Seseorang haram meminang melamar atas lamaran saudaranya, yakni setelah saudaranya melamar seseorang perempuan itu, hatta ya'dzana aw yatruka, sehingga saudaranya itu mengizinkan ataupun meninggalkan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak boleh ataupun janganlah sebahagian dari kamu menjual atas jualan sebahagian yang lain. Sebab tadi lah, jangan sebahagian dari kamu menjual sesuatu setelah dijualnya kepada orang lain. Wala yakhtub ba'dukum ala khitbati ba'din, dan janganlah sebahagian dari kamu meminang ataupun menghantar pinangan ataupun melamar setelah seseorang perempuan itu dilamar oleh orang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak boleh seseorang itu menjual atas jualan saudaranya. Tidak boleh dia meminang atas pinangan saudaranya, kecuali kalau saudaranya itu mengizinkan kepadanya, membenarkan dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang bandar menjualkan untuk orang kampung, au yatanajashu, ataupun saling mengangkat harga. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ataupun seseorang itu meminang di atas pinangan saudaranya setelah seseorang perempuan dipinang oleh saudaranya, atau menjual, ini larang belakang, ataupun menjual di atas jualan saudaranya. Larang menjual setelah dia menjual untuk orang lain, kepada orang lain. Dan janganlah perempuan itu minta supaya diceraikan saudaranya, supaya tadi juga litaktafi ma fi inaiha, untuk menterbalikkan apa yang ada di dalam bekas saudaranya ataupun apa yang ada di dalam pinggannya. Amar menambahkan dalam riwayatnya, tidak boleh ataupun janganlah seseorang itu menawar atas tawaran saudaranya. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berlomba-lomba mengangkat harga dengan maksud mengelirukan orang. Dan janganlah seseorang itu menjual atas jualan saudaranya. Dan janganlah orang bandar menjual untuk orang luar bandar. Dan janganlah seseorang itu meminang atas pinangan saudaranya. Dan janganlah seseorang perempuan itu meminta supaya saudaranya diceraikan untuk dia menterbalikkan pinggan ataupun bekasnya, atau untuk dia mengambil apa yang ada dalam bekas saudaranya untuk dirinya. Ini dalam riwayat ni ada tambahan pun, wala yazid ar-rajulu ala bai'i akhi, seseorang tidak boleh menambahkan harga di atas jualan saudaranya. Jadi seseorang tidak boleh menambah harga di atas sesuatu yang telah dijual oleh saudaranya kepada orang lain. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang muslim itu janganlah seseorang muslim menawar atas tawaran saudaranya. Jangan dia meminang atas pinangannya. Lebih kurang ni. Lebih kurang ni bawah ni. Contohnya tadi muslim ni pula dia kata al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudara kepada seorang mukmin yang lain. Oleh itu, tidaklah halal kepada seseorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya. Wala yakhtub, dan meminang atas pinangan saudaranya. Kalau dalam ibarat yang lain, kata lain hak lebih mudah lagi, tidak halal seseorang mukmin itu membeli setelah saudaranya membeli sesuatu barang. Dan tidak halal seseorang itu meminang setelah saudaranya meminang seseorang perempuan itu, hatta yadhara, sehingga dia meninggalkan. Habis sekali. Kita tengok semula. Ini bab mula-mula malam ni kita baca ni berkenaan dengan haram menghimpunkan di antara seorang perempuan dengan mak saudara dia, nak nikah dengan dia dengan mak saudara dia. Mak saudara dia ni mak saudara adik-beradik ayah dia ke adik-beradik mak dia. Itu masalah. Tak boleh. Haram. Jadi maksud dalam hadis ni tak boleh himpun sebagai isteri dalam satu masa. Kalau masa berlainan lain cerita. Kalau masa berlainan lain cerita. Sebab kita sudah maklum dalam syariat kita ni, dia ada perempuan-perempuan orang panggil al-muharramatu ilal abad. Perempuan-perempuan yang kita haram mengahwininya buat selama-lama. Sampai ke bila-bila tak boleh. Ada juga perempuan-perempuan yang diharamkan ila amad ataupun ila ajal, untuk seketika dalam keadaan tertentu tak boleh, bukan sama-sama. Itu yang kedua. Jenis yang ketiga iaitu perempuan-perempuan yang haram kita kahwin ni kerana musaharah, orang panggil al-muharramat bil musaharah. Perempuan-perempuan yang haram dikahwini kerana hubungan persemendaan, kerana hubungan perkahwinan kita dengan dia. Ini tiga jenis. Hak haram buat selama-lamanya tu anak saudara kita sendiri, mak kita, anak kita dan sebagainya lah. Itu haram buat selama-lamanya. Hak haram buat sementara waktu, iaitu wa an tajma'u bainal ukhtain. Dalam Quran disebut himpunkan dalam satu masa dia antara dua beradik, adik-beradik nikah dalam satu masa. Kita menikah dengan perempuan ni, lepas seorang lagi adik-beradik dia kita nikah, tak boleh dalam satu masa. Tapi bila salah seorang mati, katakanlah mati, kita boleh nikah. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW sendiri apabila baginda mengahwinkan anak dia dengan Sayyidina Uthman setelah mati anak dia dulu. Boleh. Supaya juga mak saudara. Mak saudara ni haram ila amad ataupun ila ajal, buat sementara dalam satu masa tak boleh. Tapi kalau masa berlainan tak apa. Musaharah pula, asalnya perempuan itu halal kita menikah dengan dia pun, tapi oleh kerana kita menikah dengan anak dia, dia jadi tua kita. Haram. Haram sama-sama lah. Haram sama-sama. Itu dengan sebab persemendaan. Jadi ada tiga jenis. Hak ni bahagian yang kedua. Haram buat sementara waktu. Supaya dengan orang tu sudah ada bini pak dah, tak boleh dah dia nikah. Haram selagi dia ada pak. Tapi kalau dia cerai misalnya, dia boleh nak nikah orang lain. Haram juga selagi dia ada pak. Itu pun haram buat sementara juga, seketika. Kita haram nikah dengan seorang tu. Pasal apa? Pasal dia kafir, perempuan, atau sebaliknya lelaki.
Tapi bila dia masuk Islam boleh. Itu haram buat seketika. Ini perincian dia panjanglah. Ini cuma kita nak cerita berkenaan dengan hadis ni. Kita tengok Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi sebut. Di bawah tu kalau ada syarah Imam Nawawi tu, di bawah la yujma'u bainal mar'a wa ammatiha. Tidak nak baca semua, baca sebahagian. Ini adalah dalil bagi mazhab ulama sekaliannya. Dalil bahawa haram menghimpunkan di antara seorang perempuan dengan makcik dia, sama ada adik-beradik ayah atau ada adik-beradik mak, kepada perempuan itu. Makcik sana, makcik tu makcik adik-beradik ayah ke ataupun adik-beradik mak, tak boleh. Sama ada mak saudara ni mak saudara sebenar ke, mak saudara sebenar, mak saudara bagi perempuan tu hak sebenar, yang ni adik-beradik ayah dia lah, ataupun majaziyah, mak saudara majazi orang panggil, mak saudara pinjaman, iaitu saudara perempuan kepada ayah yang ni tok saudara, tok saudara bagi perempuan tu hak perempuan tu. Kita tak boleh nak menikah. Itu majaz, bukan hak sebenar. Orang panggil mak saudara juga, itu masuk dalam mak saudara, tapi bukan mak saudara sengoti. Mak saudara secara majaz. Mak saudara sengotinya adik-beradik ayah tu lah, ataupun adik-beradik mak tu. Ataupun kalau ada lagi, datang lagi. Tak kira lah, datang lagi. Lepas tu kita kata nak dia nikah tua. Tak secara tu kira dari segi hukum. Kira dari segi hukum tak boleh nak himpunkan itu. Walaupun nikah saja, kita tidak nak tidur sekali dengan dia tua dah, kita kata tak boleh. Sebab kata mak saudara ala kata ni tak boleh ke mana-mana. Tok saudara ke, lepas tu apa nama ni, mak saudara kepada moyang ke ada atas lagi, tu tak boleh berlaku. Begitu juga sebaliknya, ala ke bawah. Seorang perempuan kita nak nikah dengan anak saudara dia pula, lepas pada kita nikah dengan dia, atau cucu saudara dia, ala ke bawah, tak boleh juga. Itu ini sebelah mak saja ke atau sebelah ayah saja ke, tak boleh. Fakulluhun nabi ijma'il ulama, semuanya ini tak boleh, haram ni dengan ijma' ulama. Haram menghimpunkan di antara anak saudara dengan mak saudara. Supaya juga orang perempuan tu, kalau dia menikah dengan seorang lelaki dalam satu masa dengan pak saudara dia, itu tak boleh. Supaya pak saudara dia sebelah mak ke sebelah ayah, supaya bukan khusus kepada perempuan saja, pada lelaki pun tak boleh. Tak boleh juga. Untuk lelaki, perempuan nak menikah dengan lelaki tu, begitu juga nak menikah dengan anak saudara suami, anak saudara suami dia, tak boleh juga. Ke bawah lagi tak boleh berlaku. Supaya lepas tu Imam Nawawi sebut, wa qalat ta'ifatun minal khawarij wasyi'ah yajuz. Dia cerita satu golongan puak-puak khawarij, dari puak-puak khawarij dan syiah mengatakan harus nikah anak saudara dengan mak saudara dalam satu masa ni harus. Memang apa? Memang dalam mazhab syiah harus, tapi itu tak boleh dipakai. Ijma' ulama. Sebab tu dalam kitab-kitab lain dia kata kalau ada khilaf la yu'taddu bih, khilaf yang tidak boleh dipakai, tidak boleh dia hiraukan, tidak diambil kira, khilaf saja. Pasal apa? Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain dia sebut kerana mereka itu sudah keluar dari agama. Wahtajju, mereka ini berhujah. Apa hujah dia? Pasal dia ni kira-kiranya dakwa Islam juga. Dia dakwa Islam dan setengah-setengah tu tidaklah sampai rosak akidahnya. Dia berhujah dengan dalil wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, selain daripada yang tersebut sebelum itu dalam ayat hurrimat alaikum ummahatukum tu, selain daripada hak tu boleh. Dan dalam Quran ada sebut wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, hak tak boleh kamu himpunkan di antara dua beradik.
dalam satu masalah itu tak boleh.